Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera to all my student. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kelas cikgu. Okay, untuk pembelajaran matematik hari ini, okay, cikgu nak kamu boleh buka buku teks matematik kamu. Okay, kita akan sambung balik pelajaran kita berkaitan bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Cikgu nak kalau boleh kamu buka teks matematik kamu tengok sekali. Kita akan sambung balik pelajaran kita. Sebelum ni cikgu ada terangkan sedikit berkaitan dengan bentangan. Okey, bentangan bentuk geometri. Ini jadual ni. Ini penting untuk kamu hafal bagaimana bentangan setiap bentuk geometri, iaitu silinder, kon, piramid segi empat. Ini piramid segi empat. Tapak dia berbentuk segi empat. Ini bentuk bentangan dia. Dan bagaimana prisma segi tiga. Okey. Hari ini kita akan tengok berkaitan dengan ni luas permukaan pun cikgu dah terangkan pada kamu pada video yang cikgu kongsikan sebelum ni. Luas permukaan bentuk 3 dimensi. Macam mana kita nak kira luas permukaan bentuk 3 dimensi? Nak kira luas permukaan bentuk 3 dimensi, kamu kena tahu. Contohnya untuk bentuk kubus. Bentuk kubus, ini kubus. Kubus, bentangan dia macam mana? Bentangan dia berbentuk ini terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bentuk segi empat sama. Okey, so luas permukaan bagi kubus bersamaan dengan 6 darab luas segi empat sama. Okey, ini cikgu dah terangkan dalam video sebelum ni. Cikgu kongsi pada kamu. Okey. Okey, jadi hari ini cikgu nak sambung balik. Kita akan bincangkan bagaimana untuk kita kira luas permukaan bagi silinder, bagi kon, bagi sfera. Okey, jadi cikgu nak kamu buka buku teks kamu, buka surat 108. Buka 108. Ini tengok contoh 3. Kita nak tengok contoh 3 hari ni. Contoh 3 soalan dia, hitung luas permukaan silinder di sebelah. Diberi jejari bulatan ialah 7 cm. Dan arahan dia suruh kamu gunakan nilai pi sama dengan 22/7. Jadi kamu kena gunakan pi dia sama dengan 22/7. Jadi untuk penyelesaian soalan ini, macam mana nak buat penyelesaian soalan ini? Pertama, kamu kena ingat, kena hafal apakah formula untuk cari luas permukaan silinder. Cikgu dah bagi tahu sebelum ni. Iaitu luas permukaan silinder sama dengan 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, dengan j ni adalah nilai jejari. Jejari bagi muka bulat pada silinder. Dan T kecil ini maksudnya tinggi. Tinggi. Contohnya kalau gambar silinder ni, tinggi dia adalah, inilah tinggi dia, iaitu sama dengan 9 cm. Okey. So, kemudian kamu kena gantikan nilai-nilai yang diberikan ke dalam formula tersebut sama dengan dalam kurungan 2 darab, pi, kena gunakan 22/7. Gantikan pi ini dengan 22/7. So 2 darab 22/7 darab dengan J, jejari dia sama dengan 7. Tengok dalam gambar ni, dalam rajah silinder ni, diberikan jejari dia sama dengan 7 cm. Nilai jejari daripada pusat titik hitam ni ke lilitan pada tapak silinder yang berbentuk bulatan. Ini adalah jejari dia, 7 cm. So gantikan jejarinya dengan 7 dan jangan lupa kuasa 2 sebab formula dia ada J kuasa 2. So letak kuasa 2. Tutup kurungan. Tambah kemudian kurungan lagi 2 darab pi gantikan dengan 22/7. 22/7
darab jejari ini kamu gantikan dengan 7 darab 7 darab dengan T. T kecil adalah tinggi. Tinggi dia adalah 9 cm. Darab 9. Tutup kurungan. Ini kamu selesaikan, kamu akan dapat sama dengan 308 cm persegi tambah 396 cm persegi. Sama dengan 704 cm persegi. Inilah jawapan dia. Okey. Okey. Ini jawapan dia. 704 cm persegi. Okey, seterusnya. Tengok contoh 4 pula. Okey, contoh 4. Rajah menunjukkan sebuah kon tegak diberi jejari bulatan ialah 3 cm. Jejari bulatan, ingat kon, dia punya tapak dia berbentuk bulatan. Okey, dan jejari bagi bulatan tapak kon itu adalah 3 cm. Hitung luas permukaan kon. Guna pi sama dengan 22/7. Okey. Jadi untuk kira luas permukaan kon, kamu kena ingat formula dia, iaitu sama dengan pi j kuasa 2 tambah pi js. Di mana j adalah jejari bagi kon dan s kecil ini adalah tinggi sanding bagi kon. Ini tinggi dia. Contohnya dalam rajah ni tinggi sanding dia ataupun s dia sama dengan 5 cm. Kemudian kamu gantikan nilai-nilai tersebut dalam formula luas permukaan kon, buat kurungan, pi gunakan 22/7 kerana arahan soalan kamu kena guna 22/7. So gantikan 22/7 darab j dia sama dengan mana j? J dah diberi dalam soalan. Jejari bulatan ialah 3 cm. So gantikan j dengan 3. Jangan lupa ada kuasa 2, letak kuasa 2, tutup kurungan, tambah, buat kurungan, pi ni nilai dia 22/7 darab j adalah jejari adalah 3 cm, tu darab 3 darab dengan s. S adalah tinggi sanding bagi kon. Bukan tinggi tegak ini, bukan. Ini tinggi tegak. Tinggi sanding ini tinggi sanding. So tinggi sanding dia adalah 5, tu darab 5. Tutup kurungan. Kamu selesaikan ini, kamu akan dapat sama dengan 28.29 cm persegi tambah 47.14 cm persegi dan jawapan akhirnya ialah 75.43 cm persegi. Okey, alright kelas. Okey, seterusnya kita akan tengok subtopik 6.3, 6.2, 6.3.2 iaitu luas permukaan sfera. Di mana pada subtopik ini kamu akan belajar berkaitan dengan cara untuk menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus. Okey. Jadi kamu kena ingat satu lagi rumus berkaitan dengan luas permukaan sfera, iaitu luas permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. Ini pun cikgu minta kamu semua hafal rumus ini. Luas permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. Pi ini nilai pi lah. Sama ada 22/7 ataupun 3.142 dan j ini adalah nilai jejari bagi sfera tersebut. Okey, j kecil jejari ya. Okey, alright. Seterusnya kita akan tengok contoh 5 pula. Okey. Tengok rajah ni. Contoh 5. Okey, contoh 5. Rajah menunjukkan sebuah sfera. Hitung luas permukaan sfera tersebut. Diberi jejari sama dengan 14 cm. Guna pi sama dengan 22/7. Jadi untuk soalan ini gunakan pi sama dengan 22/7. Jadi penyelesaian dia macam mana? Pertama, kena ingatlah rumus untuk kira luas permukaan sfera, iaitu luas permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. Kemudian kita gantikan nilai yang diberikan dalam rumus tersebut sama dengan 4 darab
Ingat 4 pi J kuasa 2 maksudnya 4 darab pi darab J kuasa 2. Sebab itu sama dengan 4 darab pi sama dengan 22/7 darab J jari. Seperti mana diberi dalam rajah ini, J jari sfera ialah 14 cm dan jadi gantikan J jari dengan 14. Jangan lupa ada kuasa 2, tulis kuasa 2. Okey, ini kamu selesaikan. Okey, boleh guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 2464 cm persegi. Okey, itu jawapan untuk contoh. Okey, alright kelas. Okey, seterusnya pula. Okey. Okey, cikgu nak kamu tengok subtopik 6.3 iaitu penyelesaian masalah. Okey, alright. Macam ni. Soalan contoh 6. Rajah menunjukkan sebuah bongkah iaitu gabungan piramid dan kubus. Tinggi bongkah adalah 11 cm. Tinggi bongkah maksudnya tinggi ni daripada puncak ke tapak dia. Sebab rajah ini adalah gabungan daripada bentuk piramid dan kubus. Atas dia piramid, bawah dia kubus. Okey, hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Nyatakan jawapan dalam unit meter persegi. Jadi untuk selesaikan soalan ini, pertama kita kena memahami masalah. Iaitu apa yang soalan yang dia nak kamu kira. Dia suruh kamu hitung luas permukaan bentuk gabungan geometri 3 dimensi, iaitu bentuk gabungan antara piramid dan kubus. Okey. Alright. Seterusnya, tapi kamu perhatikan di sini ya, untuk luas permukaan piramid ni, bahagian tapak dia kamu tak perlu kira sebab dia tak ada tapak, sebab dia dah bergabung dengan kubus. Okay. Jadi seterusnya kita kena merancang strategi iaitu menentukan bentuk yang terlibat iaitu bentuk piramid dan kubus, menentukan rumus luas permukaan bagi setiap bentuk yang terlibat. Kamu kena ingatlah formula nak cari luas permukaan bagi bentuk piramid dan formula nak cari luas permukaan bagi bentuk kubus. Okey, alright. Okey, sekarang seterusnya kita kena laksanakan strategi ya. Okey, bentuk yang terlibat ialah kubus dan piramid. Dan jumlah luas permukaan, okey, pertama bagi kubus. Ingat balik, apakah rumus nak kira luas permukaan bagi kubus? Iaitu sama dengan berapa? Tapi dekat sini, untuk kubus ni, kamu kena rujuk pada rajah yang diberikan. Sekarang ni, kubus ini dia bergabung dengan piramid. Jadi permukaan dia bukan 6 tapi ada 5. Boleh kira kat sini. Sebab bahagian atas dia tak ada. Bahagian penutup kubus ni tak ada sebab dia bergabung dengan piramid. Jadi sebab itu jumlah luas permukaan bagi kubus sama dengan 5. Kalau kamu kira kat sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 bahagian depan. Ada 5 saja. Bahagian atas dia tak ada. Sebab dia bergabung dengan piramid. Jadi 5 darab luas segi 4 sama. Kubus ni dia berbentuk segi 4 sama. Tambah, okey, kemudian kita nak cari luas permukaan bagi piramid pula. Okey, ingat luas permukaan bagi piramid sama dengan 4 darab. Kenapa 4? Sebab bahagian dinding tepi piramid ni berbentuk segitiga. Ada berapa bentuk segitiga bagi piramid? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 darab luas segitiga. Bahagian tapak piramid berbentuk segi 4 sama ni tak perlu kira sebab dia dah bergabung dengan kubus. Dia tak ada. Sebab tu ini saja formula dia. Iaitu 5 darab luas segi 4 sama tambah 4 darab luas segitiga. Sama dengan 5 dalam kurungan. Dalam kurungan tu maksudnya darab. Dalam matematik, kurungan maksudnya darab. Kurungan 5 darab 5 kerana luas segi 4 ini sama dengan 5 cm. Sebab dia kata kubus. Kubus, ingat, bagi kubus, sisi dia sama. Panjang sama, lebar dia sama, tinggi dia sama kubus. Sebab itu, 5 dalam kurungan 5 darab 5 tutup kurungan tambah 4
Kurungan ni maksudnya darab. Ini darab. Darab ni tulis kurungan 4 kurungan. Apabila nak cari luas bagi segitiga, iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi 1/2 darab tapak dia mana? Tapak bagi segitiga yang menjadi dinding bagi piramid ni, iaitu 5 cm. Darab 5, darab tinggi. Tinggi dia berapa? Sekarang nak cari tinggi. Tinggi bagi tinggi bagi segitiga ni. Macam mana nak cari tinggi bagi segitiga ni? Nak cari tinggi bagi segitiga ni, okey, kita kena gunakan kaedah Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Ini tinggi bagi segitiga. Dia bukan tinggi yang tegak dalam ni, tapi tinggi dekat bahagian luar, iaitu S kecil ni. Kita nak cari nilai S kecil. Tinggi sanding piramid. Macam mana nak kira? Okey, kita gunakan teorem Pythagoras. Boleh lukis bentuk segitiga bersudut tegak seperti ini. Okey, bahagian tepi ni, sisi ni, ini ke sini. Kalau kamu perhatikan anak panah cikgu tunjuk ni, ini dan ke sini. Okey, sama dengan 2.5 cm. Kenapa 2.5 cm? Sebab panjang daripada ini ke sini adalah 5 cm. Rujuk pada rajah tersebut. Ini ke sini 5 cm. Kalau separuh di tengah-tengah adalah 5 cm bahagi 2, kamu akan dapat 2.5 cm. Inilah 2.5 cm. Ini ke sini adalah 2.5 cm. Ini ke sini 2.5 cm. Kemudian yang bahagian atas ni, atas ni berapa? Ini ini 2.5 cm. Maksudnya inilah yang bahagian dalam ni. Sama juga. Sebab kalau ini 25 cm, ini ke sini pun 2.5 cm. Jadi rujuk yang ni, segitiga yang dilukis dengan garisan putus-putus kat sini. Okey. Jadi ini ke sini adalah 2.5 cm dan ini ke sini tinggi dia yang tegak ni, ini ke sini sama dengan 6 cm. Kenapa 6 cm? Sebab dalam soalan dia kata tinggi bongkah adalah 11 cm. Maksudnya tinggi daripada atas ke bawah ni 11. Dan kita tahu tinggi kubus ni adalah 5 cm. Jadi nak tahu tinggi tegak piramid daripada atas ke tengah ni, tegak bagi piramid ni, sama dengan 11 cm. Kamu tolak dengan 5 cm, kamu dapat 6 cm. Sebab tu kat sini kita akan dapat sama dengan 6 cm. Ini juga akan jadi 6 cm. Okey, apabila dah tahu tinggi tegak 6 cm, yang ini 2.5 cm, kita boleh cari nilai S ataupun tinggi sanding piramid ini menggunakan teorem Pythagoras, iaitu sama dengan punca kuasa 2, 6 kuasa 2 tambah 2.5 kuasa 2. Sama dengan 6.5 cm. Okey, jadi 6.5 cm ni kamu gantikan di sini, iaitu tinggi bagi segitiga. Segitiga ni lah. Okey, tinggi dia S ni kita dah kira tadi sama dengan 6.5. Gantikan dekat sini 6.5 cm. Tutup kurungan. Kemudian sama dengan 125 tambah 65 sama dengan 190 cm persegi. Okey. Kemudian kamu tengok, dia suruh kamu nyatakan jawapan dalam unit meter persegi. Bukan unit cm persegi. Jadi dekat sini kamu kena tukarkan unit 190 cm persegi kepada meter persegi. Macam mana cara dia? Okey, kamu bahagikan dengan 10,000 cm persegi. Kerana 1 meter persegi sama dengan 10,000 cm persegi. Oleh itu, 190 cm persegi bahagi dengan 10,000 cm persegi, kamu darab dengan 1 meter persegi, unit ni kamu cancel, kamu akan dapat 0.019 meter persegi. Inilah jawapan dia, iaitu luas permukaan bentuk gabungan tersebut dalam unit meter persegi. Okey, alright kelas. Okey, jadi itu saja yang cikgu nak ajar kamu hari ini. Okey, jadi tolong rujuk betul-betul video ni. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Okey, dan sebagai kerja rumah kamu hari ini, cikgu nak kamu buat yang ni.
Okey. Latihan John cuba 6.3. Okey. Cikgu nak kamu buat latihan nombor 3. Nombor 3, A, B dan C. Buat latihan nombor 3, A, B dan C. Buat dalam buku latihan matematik. Matematik 1 kamu. Buat dalam buku latihan matematik 1 kamu. Okey. Kalau ada sebarang masalah boleh tanya cikgu. Okey, itu saja kelas matematik kita hari ini. Okey, terima kasih kelas.